Terima kasih kepada rakan setugas di Bandar Seri Begawan, Iskandar dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada audio penonton. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan lagi untuk bersua menerusi siaran tak langsung yang dibawakan dari daerah Tutong untuk keluarannya pagi ini. Dan kami juga di RTB Cawangan Daerah Tutong ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan ribuan tahniah kepada para graduan Universiti Teknologi Brunei UTB yang akan menerima ijazah mereka pada hari ini. Apa yang kami harapkan juga ya, agar para graduan akan terus maju jaya di masa akan datang dan akan menyumbangkan bakti pada agama, bangsa dan juga negara, insya-Allah. Baik, ada satu makluman semasa saya kongsikan terlebih dahulu, yang mana pada 17 November 2020 esok akan berlakunya penutupan sementara bekalan elektrik yang akan melibatkan di beberapa kawasan di daerah Tutong ini, yang mana ia akan melibatkan di sebahagian kampung Lubuk Pulau dan sebahagian kampung Bukit Sibut, Mukim Tanjung Maya daerah Tutong. Dan penutupan sementara adalah disebabkan oleh pemasangan kerja-kerja aerial kabel 11 kV. Dan penutupan ini akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Dan juga esok Auda akan berlaku penutupan sementara bekalan elektrik di sebahagian kampung Serang Bangun dan kampung Tanjung Panjang, Mukim Tanjung Maya daerah Tutong. Dan penutupan ini pula disebabkan oleh kerja-kerja menaik taraf peralatan elektrik 11 kV dan 415 volt di stesen JKR daerah Tutong. Dan juga penutupan ini akan berlaku dari jam 8 pagi sehingga 4.30 petang. Jadi ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terlibat atas penutupan sementara bekalan elektriknya akan berlaku pada hari esok dari jam 8 pagi sehingga 4.30 petang. Baik, Auda, untuk seterusnya pula mari kita saksikan bersama bahan yang kami sediakan untuk tontonan Auda pada pagi ini. Hutan merupakan satu ekologi alam yang memberikan sumber terpenting kepada manusia dan hidupan yang menghuninya, dan spesies lebah kelulut adalah antaranya. Lebah madu kelulut dikatakan mempunyai pelbagai khasiat dan lebih tinggi khasiatnya jika dibandingkan dengan madu lebah yang lainnya. Kelulut menyimpan madu di dalam tempayan kecil yang dilapisi propolis. Rasanya macam sedikit masam dan manis berbanding madu lebah lainnya. Pada siri yang lalu, kita telah mengetahui mengenai dengan spesies-spesies yang ada di negara kita ini. Dan juga telah diperjelaskan kepada kita mengenai dengan lebah ini apabila mereka mendebunga untuk lebah kelulut ini. Dan sebab itulah di mana rasa madu ini berbeza-beza memandangkan lebah kelulut ini mendebunga persekitaran mereka. Jadi untuk siaran hari ini kita akan mengetahui pula apakah khasiat madu kelulut dari lebah kelulut ini. Madu asli umpamanya dari lebah kelulut, seperti difirmankan oleh Allah Ta'ala, sebenarnya mempunyai pelbagai khasiat untuk tubuh badan manusia. Ini juga diperakui berdasarkan penerokaan dan kajian para pakar yang menemui bahawa madu asli lebah kelulut mampu untuk menjadi penawar kepada pelbagai penyakit seperti diabetes, strok, sakit sendi, penyakit-penyakit kulit, menguatkan tulang, penyakit batu karang, mengurangkan kolesterol, pengubat gout, demam, masalah jantung dan banyak lagi manfaatnya kepada manusia. Terdapat juga khasiat-khasiat hasil daripada beberapa kajian. Dr. Jen T, graduan Universiti Brunei Darussalam 2018, Institut Kesihatan, ada membuat penyelidikan mengenai dengan khasiat lebah madu kelulut. So, kandungan madu kelulut ialah 80% air, 17% gula dan 3% itu ialah enzymes, vitamins dan polyphenols.
Jadi polyphenols ini ialah barang semula jadi yang baik untuk kesehatan. So, polyphenols yang berada dalam madu kelulut, according to the research that we have read, is luteolin, camphorol, dan banyak lagi. Semua polyphenols ini ialah ada properties antioksidan, anti-cancer, dan anti-inflammatory, dan juga antimicrobial, among other things lah. So, jadi kami ada looking into the effects of polyphenols on different types of diseases such as cancer, anti-inflamasi, darah tinggi. Kerana polyphenols ini ialah barang-barang yang ada banyak propertiesnya seperti anti-inflamasi. So in the case of cancer, they might help also. Pada masa ini, kerana madu kelulut ialah satu field yang baru, jadi tidak begitu banyak kajian tentang madu kelulut, especially yang diproduce from other species of the bees. Jadi we need to have more kajian in order to get the proper components yang berada dalam madu kelulut. Jadi research saya dalam UED, kami menggunakan madu kelulut untuk mengkaji efeknya dalam cancer, and we found that madu kelulut actually reduce the amount of cancer that is being formed. But right now, because it's still an ongoing study, jadi we cannot use the results as definitive right now. Merujuk tafsir surah An-Nahl ayat 69 yang bermaksud, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makanlah dari segala yakni macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan yakni bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yakni madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda yakni kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Lebah kelulut telah mengalami evolusi dengan pelbagai bentuk sarang dan kelakuan pemakanan berbeza mengikut setiap spesies. Semua kelulut membina sarang dalam sistem tertutup. Kelulut spesies Melipona dan kebanyakan spesies Trigona biasanya membuat sarang mereka di dalam geronggang tugul kayu atau dahan pokok. Madu kelulut mempunyai lebih tinggi khasiatnya jika dibandingkan dengan madu lebah. Kelulut menyimpan madu di dalam tempayan kecil yang dilapisi propolis. Lebah ini penting sebagai ejen pendembungaan di hutan-hutan dan kebanyakannya mereka mendembungaan spesies buah, bunga, sayur dan tanaman lain. Seperti yang telah dijelaskan, di mana kandungan yang ada di dalam madu kelulut ini ialah seperti polyphenols, vitamin dan juga enzim. Jadi apabila ketiga-tiga ini bergabung, ianya akan menguatkan sistem imun badan, terutama sekali ia boleh bermanfaat sebagai anti-kanser dan juga bagi mereka yang ada masalah keradangan dan sebagainya. Terutama sekali luka-luka juga boleh yang tadi mengeringkan dengan hanya madu tersebut. Pengambilan madu seperti yang telah kita ketahui amat sesuai kalau kita mengambilnya ketika sarapan pagi, terutama sekali waktu perut kosong, cuma dengan dicampurkan dengan air kosong. Baiklah, jumpa lagi di lain keluaran dengan Simfoni Alam dan Khasiatnya.